Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal kafirun. Asyhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Summa aman. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan kita merasai kesenangan, dalam keadaan kita merasai kesusahan, dalam keadaan kita merasai sesuatu yang tidak pernah rasai atau sebagainya, ucaplah Alhamdulillah. Kerana apa? Kerana kalimah Alhamdulillah itu menunjukkan kita ada Tuhan, menunjukkan kita berbalik dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga keadaan yang perlu kita ingat ketika kita mengucapkan alhamdulillah. Yang pertama dengan perbuatan, iaitu bibir mengucapkan alhamdulillah. Hati dibawa dengan merasai bahawa diri kita adalah hamba. Jangan ada sifat Tuhan, kena ada sifat hamba. Yang ketiga, junjung titah perintah Allah, tinggalkan segala apa yang dilarang. Maka itulah konsep syukur yang sebenar-benar syukur. Kalau tuan-tuan tengok dalam kitab Penawar Bagi Hati, 7 anggota yang telah disebut oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, 7 anggota yang menyebabkan mungkin kerana ia kita akan dimasukkan ke dalam neraka Allah. Dengan nikmat mata yang diberikan oleh Allah, bukan bermaksud suruh jaga ia pakai sesuatu supaya jangan ia dilukai, jangan ia dijangkiti penyakit. Tidak, itu ikhtiar. Tapi sebenar-benar kita bersyukur dengan ada nikmat mata ialah jaga jangan tengok benda haram. Itu syukur yang sebenarnya. Syukur dengan nikmat kaki, jangan melangkah ke tempat yang haram. Syukur nikmat mulut yang diberikan oleh Allah, iaitu jangan makan benda haram. Itu di sini dikatakan sebagai kita menikmati ataupun mencakupi nikmat yang telah diberikan keizinan kepada kita sebelum ia dikembalikan, sebelum ia diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. 7 anggota ini, hati yang paling penting, iaitu supaya ia jangan berburuk sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik ke buruk, ini takdir Allah, terima, alhamdulillah. Itu tanda kita berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka pulanglah kita dengan mutmainnah. Apa itu mutmainnah? Iaitu jiwa yang tenang kembali kepada Allah. Muslimin yang dirahmati Allah. Baik, kita bacakan kitab Bahrul Madhi. Wa qala musannif rahimahullahu ta'ala anhu, kata pengarang kitab ini Syekh Idris Al-Marbawi, yang diambil daripada kitab Mukhtasar Sahih At-Tirmizi, kitab hadis. Syarah dalam bahasa Arab tentu boleh rujuk balik dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi. Syarah dalam bahasa Melayu inilah kitab dia tuan-tuan, nama dia Bahrul Madhi. Moga-moga Allah mengampuni dosa Syekh ini. Moga-moga Allah mengampuni dosa kedua ibu bapanya. Moga-moga Allah mengampuni dosa seluruh guru-gurunya
Moga-moga Allah mengampuni dosa muslimin muslimat umumnya. Amin ya rabbal alamin. Yantafa'u bihi ila darin. Moga-moga dia dimanfaatkan dunia dan akhirat ilmu yang telah ditinggalkan. Baik. Kita sambung balik masalah 215. Okey. Kita masuk dalam bab hari itu menutup keaiban saudara Islam kita. Kita sambung balik dalam 215. Masalah dia memudahkan orang yang susah dan menyenangkan orang yang payah. Bagi hati dia senang. Apa hukum dia? Kita menyenangkan hati orang, kita memudahkan urusan buat dia. Apa hukum dia dan apa yang kita dapat? Muslimin yang dirahmati Allah, seperti saudara sama Islam itu ada berhutang padamu, maka susah ia mau membayarnya oleh kefakhiran ni maksudnya ni, kefakhiratannya, maka beri tangguh akan dia. Ambil lama 5 tahun dah kerja duk tangguh ni, tengok rim kereta tukar baru. Hak tu cerita lain. Hak ni hak cerita memang nampak susah sungguh, PKP kan. Yang tu tak apa, bagi mudah lah, tak apalah, kita pun ada lagi. Yang dia kata pi, kata pi, PKP pun pi. Yang kita ni mana pun tak boleh pi. Amboi, tu bukan susah dah tu. Faham-faham balik lah. Okey. Engkau lepaskan setengahnya itu dengan sedekah, separuhnya sedekah. Tak apalah, bayar hak patutnya lah. Boleh ke? 1 juta ustaz tak payah. Bayar 500,000 kan. Muslimin yang dirahmati Allah, dan terima setengahnya. Itu di antara juga, ambil separuh ialah yang hak berlaku ialah menangguk di air yang keruh. Dah tahu kau tu susah, kau tu terpaksa hutang. Satu. Lepas tu pula dikenakan riba. Mau lambat bayar naik, mau lambat bayar naik. Oi, ceti 3 line ni. Tu yang jadi celaru hadut dah. Maka wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Apa dia riba? Riba adalah jual beli, yang tu pun bab termasuk dalam bab tijarah, perniagaan, dalam bab isti'ar, dalam bab pinjam meminjam. Dia tak boleh meletakkan dengan harga kalau lambat. Tak boleh. Kita tengok di sini, apa yang Islam suruh, bayar separuh jadilah. Agak-agak bank nak buat gitu ke kita? Lah. Tak apa, bayar separuh tak apa dah. Dia tangguh banyak bulan berjadilah. Tidak pening pala tuan-tuan. Oi. Muslimin yang dirahmati Allah. Atau ia berhutang pada orang lain, maka tak ada wang. Dia dah berhutang dengan kita, lepas tu dia berhutang pula dengan orang lain. Maksudnya gali lubang, tutup lubang. Tak payah sambung ni. Dia gali lubang, dia untuk tutup lubang. Maksudnya dia hutang untuk bayar hutang dan membayarnya, maka engkau tolong bayarkan pula dah. Dia hutang dengan kuanu, dia hutang dengan kita, tapi hutang dengan kuanu nampak macam hak duk kena sembelih pula. Dia tolong bayar. Alhamdulillah tuan-tuan, saya depan tuan-tuan saya abang. Itulah SIG buat kat saya. Alhamdulillah, Allah hantar dekat saya satu pertolongan besar. Memang hutang saya keliling pinggang lah untuk nak buka pusat pengajian, tapi mereka bagi saya hutang, tak ada riba, tak ada apa, pergi bayar hutang hak yang kena riba. Alhamdulillah, khair summa alhamdulillah. Itu yang SIG buat kat saya. Tak apalah, mereka bagi pergi bayar. Hak nu mau lambat jam. Muslimin yang dirahmati Allah. Atau tolong jamin ia akan membayarnya. Kita tolong jadi penjamin pula. Kata dia nak bayar, mau kalau dia tak bayar, kita lah kena bayar. Tu nak bagi senang kerja buat orang. Dan lainnya daripada pekerjaan yang susah dan payah, maka engkau mudahkan ia dan senangkan saudaramu. Nescaya Tuhan senangkan apa kira bicaramu di dalam dunia dan akhirat. Kita tengok Ustaz Ibn Liu buat, dia tak kira siapa, semua dia tolong, maka Allah pemudahkan urusannya. Tuan-tuan nampak tak apa dah yang Allah Ta'ala buat dekat dia? Pemudahkan segala urusan niaga dia, pemudahkan urusan dia, semua dipemudahkan.
Pasal apa? Pasal dia memudahkan urusan orang lain. Muslimin yang dirahmati Allah, sabda Nabi SAW, wa man satara ala muslim fid dunya satarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa, dengar elok nak, dan barang siapa yang menutup keaiban atau kesalahan atas seorang muslim, ada salah, ya betul, ada salah, manusia tak boleh lari pada salah, ada salah, tutup kesalahan dia tu, jangan duk habaq orang. Di dalam dunia ada kesalahan dia, betul dia buat salah, saya sebut di sini bab ghibah. Ghibah ni maksudnya mengumpat. Dia dengar, dia tak suka, betul dia buat, tapi dia dengar, dia tak suka, maka itu ghibah. Okey, kalau dia tak buat, kita duk bercerita, yang tu bukan ghibah, yang tu fitnah. Yang tu lagi dosa besar, lebih daripada membunuh. Muslimin yang dirahmati Allah, kalau kita tahu, sengap dah lah. Okey, kita perlu report habaq hak mana salah saja, jangan ditokok tambah. Apa salah dia? Itu habaq hak tu saja. Salah dia yang tu. Contohnya kita terpaksa buat report pasal dia balik jantan ataupun dia balik tina di rumah dia. Pi habaq hak tu ya, buat report kat tu imam, pi report kat jabat agama ataupun kat pencegah maksiat. Habaq hak tu ya, jangan duk tambah-tambah. Dah lah balik perempuan hitam pula tu, hitam hong. Dah taman nilam pi ke laut hitam. Sulaiman dia pi tambah ya, tu sedap mengarut. Abang apa kesalahan dia? Jangan tu. Yang tu nama dia ada dendam. Dia tak suka lama dah kawan tu. Tunggu buat salah. Yang tu yang jadi cerita mengadu domba tu, tambah cerita. Sebab apa? Sebab dia asal dia memang dia tak suka dah. Dalam hati pun dah tak suka. Dia tunggu salah ya, dia tunggu nak faham. Ini masalah dalam masyarakat. Apa orang yang akan dapat? Orang yang menutup keaiban saudara dia, nescaya Allah Ta'ala tutupkan atasnya keaibannya dan kesalahannya di dalam dunia dan akhirat. Kita pun ada salah, tapi Allah Ta'ala tutup. Siapa tak tahu? Ada kesalahan kita, tapi Allah Ta'ala tutup. Sebab apa? Sebab kita tutup kesalahan orang. Satu, di akhirat yang ada bertrilion-trilion, yang ada berapa juta punya manusia di padang mahsyar, esok Allah sebut nama kita, Allah paparkan apa dah yang kita buat. Tapi kalau hari ini kita tutup keaiban orang, esok tidak akan dipaparkan di hadapan. Ustaz suka buat hak ni dulu ustaz, rupa-rupanya keaiban kita habis dibuka. Allah, itu tak boleh tutup dah. Allah akan buka. Semua orang akan tahu apa dia yang kita lakukan ketika di dunia. Ada tak? Ada. Tu sudah bohong lah. Apa yang kita buat dengan handphone kita tengah-tengah malam. Apa yang kita buat dengan orang hak yang sekepala dengan kita waktu kita duduk dengan dia tengah-tengah laut. Orang lain kan tahu kan. Dia pergi 3-4 orang naik kapal, rupanya duk main teruk di atas. Setback tsunami tak kena. Tidak teruk ke mana, dia ke mana. Muslimin yang dirahmati Allah, duk kata baik sungguh situlah. Nah, kalau kita buka aib orang, Allah Ta'ala akan buka balik. Nampak terpampang apa dia yang kita buat hari waktu kita hidup. 216 masalah maksiat yang mau diperbuat orang, adakah didiamkan juga? Ni dia kata yang kita tadi duk confuse, dah kata keaiban dia, tapi tu dia buat maksiat, takkan kita nak diamkan? Baik, seperti orang yang mau mencuri. Kita nampak orang sebelah duk nak masuk abad pagang dah, biar pi. Jangan kacau. Duk abad kat bini, jangan kacau. Okey, pasal apa? Ustaz baca apa tu, dia faham kod lain, dia faham kod lain, betul dia kata, lepas tu buat atas kepala kita. Atau mau berjudi. Ada orang duk berjudi dalam kawasan kita, tak usah duk abang, dia tak faham juga. Atau mau merompak, atau mau memukul dan membunuh, atau lain
Yang bab maksiat ni, adakah didiamkan dan jangan buka rahsia itu? Jawab, hendaklah beri nasihat lebih dahulu. Okey, tengok dia duk rabat pagar. Hei, apa? Kalau lari betul dia nak ni. Tapi kalau dia rabat tu, rupa-rupanya anak dia kunci tak bawa, rabat pagar tu, kata jangan terus katok. Pi katok-katok kena menantu palung tu. Aduh, jadi cerita lain pula pasal lagi. Kita cerita dah itu. Okey, beri nasihat dahulu. Tapi orang kita ni tuan-tuan, saya minta maaf lah, kadang-kadang saya pun demai juga. Bila kita kata ada satu budak-budak tak apa nak elok, anggota PDRM atau apa-apa, memang duk pasang lampu, buat apa? Lari selerak lah. Dah nasihat. Kita kalau boleh tak mau lagi terus tangkap, kita bagi lampu dulu. Bersurai. Faham tak maksud saya? Nampak lampu biru duk menyala dah. Pasal apa? Pasal kita kalau boleh tak mau tangkap lagi. Ada anak-anak yang hak baru pergi duduk ya. Ada anak-anak yang bukan niat pun, hak yang kepala tu satu je, hak lain semua mengikut. Kalau kata hangkut semua, kesian mak ayah dia. Kita bincang dah minggu lepas kan. Muslimin yang dirahmati Allah, nasihat lebih dahulu. Bagi lampu tu macam nasihat lah. Mereka itu memperbuatnya dan beri takut jika engkau ahlinya. Bagi ke anggota polis lah, bagi ke anggota rela lah, bagi hak orang hak ada kemahiran dalam bab tu. Kita dengan tikui pergi lompat pergi rekah orang. Faham tak? Nampak lipas pun lari duk jerkah orang, bagi orang lain lah. Lagi Pak Long tu jerkah balik, dah kawan tu parut penuh muka, keluar masuk penjara selalu. Duk buat pergi jerkah pun tu. Hei, ada apa-apa? Tak salah, sudah pandai lah. Boleh. Tak salah. Tak pasal-pasal lagi jadi cerita nombor 2 pula. Atau dengan lekas engkau sampaikan pada orang yang lebih kuasa menegahnya. Telefon polis. Ataupun orang-orang yang terdekat yang boleh minta tolong supaya macam cerita balik raya, semua kat balik, kita hak tak balik raya, kita pakat duk jaga. Nampak sesuatu berlaku, terus panggil rukun tetangga dan sebagainya. Muslimin dirahmati Allah. 217 masalah maksiat yang dilihat. Faham mak tadi nah? Bukan terus kata terus nak ni, nasihat dulu orang nak buat tu. Kadang-kadang dia terlebih mengikut iblis. Tiba-tiba kita tegur, terus dia tersedak. Astaghfirullahalazim. Nampak? Kadang-kadang kita ni cepat sangat marah. Maksiat yang dilihat. Okey, apa maksud maksiat? Maksiat maksudnya lawannya tidak taat. Orang yang taat dia tidak bermaksiat. Orang bermaksiat dia tidak taat. Allah Ta'ala kata ni haram, yang ni ditegah, yang ni tak boleh, yang ni boleh. Dia buat yang boleh saja, yang dicegah, yang ditegah dia tak buat, yang tu taat. Tapi kalau dia tak faham juga dan dia tak mau ambil faham hak yang Allah Ta'ala tegah, dia buat hak yang ditegah, dia tinggal hak taat, yang tu maksiat. Yang kita duk faham maksiat ni laki perempuan dia, pencegah maksiat. Kita duk faham tu lah, mau kalau laki perempuan maksiat, habis yang hantar yang tak maksiat. Oh tu buat maksiat, oh balik jantan tu, oh buat maksiat, balik tina. Yang dia maghrib haram tak mayang pun duk dengan kambing dia, kambing tu maksiat juga. Sebab itu adalah suruhan Allah. Siapa taat maka dia tidak bermaksiatkan kepada Allah. Allah suruh tutup aurat, yang tu taat je lah. Tiba-tiba kita tak mau nak tutup. Mau main bola ya lok pendek, mau main bola ya lok pendek, lok pendek bola lah. Maksiat. Jangan faham kata maksiat itu adalah bila lelaki dan perempuan duduk satu tempat yang gelap atau mencurigakan. Yang tu sebahagian daripada maksiat. Satu lagi bab khalwat. Khalwat bahasa kita ni sampai kawan tu nak berkhalwat pun tak berani. Dia nak uzlah, nak duduk seorang-seorang pun tak boleh. Khalwat haram.
tak berani. Tu yang tak pernah main masjid, tak pernah main surau, tak boleh nak berkhalwah. Khalwat dalam bahasa agama iaitu menyendiri, duduk seorang-seorang, duduk, dia berkhalwah, dia buatlah amalan-amalan dia, zikir-zikir dia dan sebagainya. Siapa yang mula buat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke Gua Hira, Nabi buat apa? Khalwah. Kita khalwat pas dalam. Okey, salah faham maksud. Itu kena fahamlah, kalau boleh faham dua-dua. Oh, kalau lelaki perempuan pun khalwat. Kalau lelaki duduk seorang-seorang menyendiri duduk atas gunung raya, tu pun khalwat juga, tapi tahu apa hari isim pula palung tu. Dia rahmati Allah. Aduh. Terus dah, yang tu dia panggil mahzub. Dia buang ni ada pasal tuan-tuan, makrifat ke hakikat ke syariat jangan tinggal. Tuan-tuan pergi duduk atas gunung raya tu, mayang Jumaat ke dah? Dah lah PKP haram tak mayang, dah boleh buka tak mau pergi pula. Pergi duduk konon-konon nak berkhalwah ngah mayang duk tapa 3 hari lah duduk atas tu, duk genggam retih. Ni nak bagi, nak capai hakikat ke makrifat ke syariat tu buat dulu. Nah, dan yang kedua, orang yang hakikat makrifat ni, dia ni mahzub. Dia takkan kacau masyarakat dah. Dia takkan suntik suruh benci kuan ni, suruh benci. Tu orang bukan orang yang faham hakikat. Mahzub ni maksudnya hazaf. Dia hilangkan diri, dia pergi duduk tempat lain, dia tak kacau masyarakat. Haduk adalah duk kata ahli makrifat, dia duk cucuk, kau ni tak kena, kau ni tak kena. Orang dulu tak kena, orang ni tak kena, Imam Syafi'i tak kena, geng-geng syariat tak kena. Yang tu bukan mahzub. Kalau di Mesir, ada satu ketika mereka akan berhimpun, ahli-ahli tarekat, ahli-ahli tasawuf, mai daripada padang pasir ni dengan tongkat, dengan penuh debu, muka suci. Sebab mereka tak kacau orang, mahzub. Mereka hilang diri. Mai satu masa baru mereka mai Soleh Ja'fari. Mereka akan berhimpun, ahli-ahli tasawuf, ahli-ahli tarekat. Tapi hak duk sembang kemahlah YouTube tu muhung. Pasal apa? Dia tak mahzub langsung. Mahzub ni ayah timbul duk salah ke orang tu, salah orang ni. Itu bukan orang hakikat. Orang tak faham lagi. Muslimin yang dirahmati Allah. Tiba-tiba duk mengaku wali. Tanya dia ada anak perempuan tak? Betul lah. Kalau ada anak perempuan memang wali sungguh lah. Dia wali mujbir. Tapi kalau tak ada anak perempuan, wali mastur kan lagi dak lah. Muslimin yang dirahmati Allah. Okey, baik. Maksiat, faham tak? Maksiat. Kalau yang golongan yang kata hakikat ni, tiba-tiba dia tak sembahyang, dia bermaksiat dengan Allah tak? Dia tak taat, maka adakah dia dipanggil sebagai orang yang berhakikat? Orang yang makrifat. Orang kalau betul makrifat kena Allah Ta'ala, dia akan buat apa Allah Ta'ala suruh. Okey, terus maksiat yang dilihat sedang diperbuat orang, bagaimana memperbuatnya? Dia tengah buat maksiat. Orang sedang berjudi, tu maksiat. Dia tak sebut apa kata lelaki perempuan duduk sekali. Orang berjudi, maksiat. Atau lepas minum arak, maksiat. Atau sedang berkelahi, maksiat. Sebab apa? Allah Ta'ala, Nabi SAW suruh duduk elok-elok, duduk kelahi. Pasal kes apa? Pasal kes apa tuan-tuan? Ada selalu duduk kelahi. Kucing berak orang depan rumah dia. Pasal kes apa? Kes anak-anak berkelahi, jiran berkelahi sama kerana kes anak-anak. Aduh, penat kak kadang-kadang kita ni pun. Atau sedang mempermaki atau sedang mengumpat. Kan? Dia ada dua sesi grup GKB, gerak kerja berkumpulan. Kalau lelaki dipanggil geng tingkap. Kalau perempuan persidangan ada. Kalau lelaki dipanggil majlis fatwa kedai kopi.
Dia duduk kedai kopi tu, duduk pompang, kono tak kena, kono tak kena, kono tak kena. Speaker siapa pun kita tak tahulah. Sebab tu Dewan Rakyat. Kalau hak perempuan pula, dia panggil persidangan pokok ceri. Kan bawah pokok ceri ada pelenggang kan. Dia duduk dalam tu. Dia lawan tepuk slow lah. Kan. Jabaklah maki ke, sedang mengumpat ke, atau sebagainya. Macam mana kita nak cegah? Jawab, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, kalau yang telah meninggal kita kata rahimahullah, tapi kalau masih hidup kita kata hafizahullah. Macam guru saya hafizahullah pasal masih hidup. Tapi kalau dah meninggal rahimahumullah, moga-moga Allah merahmati dia. Apa yang dikata oleh Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim, jika maksiat itu telah engkau lihat akan dia atasnya, maksiat tu tadi, nya tu balik kepada maksiat, atau ia kemudian daripada sudah berlaku maksiat, sedang berlaku atau sudah, wajib bersegera membantahinya kalau sedang berlaku, dan menegahnya kalau sedang berlaku daripadanya jika engkau berkuasa. Itu sebab orang yang cegah maksiat ni, marra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Sebab apa dia boleh? Dengan tangan, sebab dia ada kuasa. Sebab apa dia mampu dengan mulut? Sebab dia boleh bercakap. Last sekali apa dia? Cegah dengan apa? Hati. Lama mana dah dengan hati? Lama mana dah ni? Oh, tak boleh sebut ke? Tak boleh ni ke? Tak boleh buat perbincangan ke? Buat perbincangan melalui mulut. Macam mana kita ni? Kuih teruk dah ni. Kan? Dalam taman kita ni kuih teruk dah ni. Buat perbincangan. Buat meja bulat. Walaupun meja tu 4 segi. Nama meja bulat. Muslimin yang dirahmati Allah. Okey. Dan haram engkau takhir, jangan lewatkan sedikit pun bila dah berlaku satu benda perkara maksiat. Jangan duk lewat-lewat. Maka jika tidak kuasa engkau melarangnya dan menegahnya, hendaklah bawa akan dia kepada pemerintah. Derah sikit. Derah pula dah. Maka pemerintah mengajarnya. Habaq dekat pemerintah, habaq orang dekat orang yang ada kuasa. Bawah kementerian ada jabatan. Jabatan apa? Takkan yang duk berlaku ni pi habaq ke jabatan laut kot, tak kena. Jabatan polis. Pi habaq dekat yang berkaitan untuk mencegahnya. Pasal apa? Pasal kita tak mampu, takut jadi satu perkara lain pula. Okey. Jika tiada menjadi apa dia ni? Hadu muanu mamu. Aduanmu pada pemerintah itu kebinasaan atas dirimu atau jadi lebih mudarat. Kalau hantar habaq, dia akan jadi mudarat kita. Okey, baik. Muslimin yang dirahmati Allah, dalam bab cegah kemungkaran. Tuan-tuan, kalau kita duk biar tak apa, janji anak-anak aku tak kacau, tak apa, janji keluarga aku tak kacau. Tuan-tuan, duduk dalam rumah kita boleh jaga anak kita memang. Tapi anak kita akan berkawan dengan orang. Ibarat kudir. Kita duk tak mau kena COVID-19. Tapi kita duk suruh anak kita pergi berkawan. Kena. Maksudnya, pencegahan tu bukan tak boleh berlaku takat rumah saja. Pencegahan semua kena ada. Kalau kita kata, selalu saya dengar orang kata, tak kacau adik-beradik, anak-beranak aku, dia pergi ke dia, tak apa, biar pergi lah, bukan dia kacau aku pun. Tak boleh. Kita kata, aku jaga anak aku elok, sudah. Betul anak kita elok. 3 hari lah dia keluar pergi berkawan lepas tu. Balik bahasa pelik dah. Nampak? Balik dah kelaku pelik.
Oh balik dah, Smackdown kawan. Dia tak pernah tengok pun WWE. Mai kok mana Smackdown dah tu. Kedekang buah adik dia, termen dia. La ilaha illallah. Pasal apa? Kawan dok mengajar. Maksud dia, kalau kita dok kata tak perlu cegah, bukan ada kait mengait dan kita jaga keluarga kita, tak boleh, sebab ia akan jadi jangkitan kepada anak-anak kita. Maka berperananlah kita untuk mencegahnya. Muslimin yang dirahmati Allah, kena faham tu betul-betul. Kan? Kalau kita tengok orang tua-tua dulu, kita lah hidup zaman dulu. Saya lah pitang mana pun takut. Pasal apa? Mata-mata mak ayah ni ada. Jangan dah buat plek, saya lagi sampai. No patih duk pergi mandi sungai mana dah. Alah, perdadak 3 rotan dapat tengah belakang. Pasal apa? Dia sampai kat mak. Patih bukan pergi mengaji. Orang kampung bagi patih. Dia bukan pergi mengaji, duk abad pokok mutan siapa dia tahu. Ada guru nampak saat lagi sakit. Pasal apa? Pakat merepot. Kita pun tak berani. Haklah anak orang dia pergi kediakan anak aku. Tolonglah. Jadi mata-mata kepada ibu ayah kita. Sebab anak-anak ni dengan mak ayah memang dia pijak gajah pun kalau depan, pijak semut tak mati, gajah lagi tak mati. Tapi kalau pak tak ada dengan kata ni, kita pun dia pijak mati. Maka kuasa yang autoriti tu ada pada ayah, kita report ke ayah dah. Muslimin yang dirahmati Allah. Ya? Bagilah kuasa supaya dia boleh ditegur. Selaru habis dah ni, hak duk ada ni. Saya duduk dengan landas lama dah. Pasal apa? Bila kita tengok remaja, salah satu sebab remaja jadi teruk adalah kerana tak boleh tegur. Silat-silat dia makan kita balik. Hak pak mak dia tu, dia makan kita balik. Memang tak boleh tegur. Okey nak? Ingatlah balik. Kalau anak kita berkudis, kalau anak kita berpenyakit, nanti anak kita tu, penyakit anak kita akan berjangkit pada orang. Jagalah bagi elok-elok. Jagalah bagi elok-elok supaya penyakit anak kita tu jangan berjangkit ke orang. Sebab bila dia dah berjangkit, siapa mula? Kita, sebab tak ambil pencegahan. Bila dah berlaku dalam kawasan, bila berlaku dalam daerah, bila berlaku dalam ni, kerana siapa? Kerana anak kita yang mula. Maka menanggunglah dosa tu kerana kita. Muslimin yang dirahmati Allah. Terus 218, keaiban orang yang baik itu atau kesalahannya sunat ditutup. Orang baik-baik ni, yang dia tak pernah buat maksiat, sekali ya jadi, oh kita ni tuan-tuan, hak baik ni dia jadi 1000 kali buat baik, sekali ya tengok dia canang. Allah, hak yang kerap buat jahat lah, dia tak kata apa. Hari tu dia pergi dah Mekah pakai tudung, siap pegang Kaabah lagi. Balik duk teriak-teriak, tata dia buat pula dah menari atas kapal. Kita tegak, semua asatizah piu-piu semua pekat tegak. Hari ni tuan-tuan, dia buat pula dah. Bekas 2-3 hari, tata ada ustaz cover dia. Ni yang kami geram. Ada ustaz cover. Sebab, okey, saya nak bagi tahu kat tuan-tuan, dakwah ni, tuan-tuan kena faham lah, dakwah ni dia ada pendekatan, dia ada pencegahan. Kalau takat pendekatan saja, tak ada pencegahan, lingkup juga. Dia ada tarqib wa tarhib. Tarqib tu dia pendekatan, tarhib asuh dia supaya faham ni haram, ni haram, ni haram. Yang kita duk sebut ni haram ni. Hang encik pi buh puan tu pasal apa? Dia kata khunsa, mana sertifikat kata hang khunsa? Dak kalah hang khunsa ke apa pun, pakailah bagi elok. Hak balik Mekah itu elok dah. Kutlah. Hang pakai elok macam tu, kita pun tak kata apa. Ni alahan dia tutup hak bahagian tertentu ya. Tuan-tuan tahu tak, kalau dia khunsa ke apa ke, dia tutup elok, tak ada apa. Ni masalah dia. Bila kita tegur, nak keluar agama pula dah. Anda seronok kot kalau saya kelak pada agama. Aduh, apa dia ni? Pasal apa? Pasal ada guru hak duk sokong lagi.
Muslimin yang dirahmati Allah, tu pun maksiat. Siapa yang setuju dengan maksiat, dia redha dengan maksiat. Kalau kita tak faham hukum lagi, sengap dah bagi orang hak faham saja. Sebab apa? Nu hak ikut ke ramai dah, hak duk ikut ke ramai dah ni. Ya, hak duk ikut nak buat macam tu ramai dah. Negeri bukan jauh pun nak pi buat plan. Kan jauh mana pun. Kok lah di Nigeria nak kena buat, jauh lah juga. Pi balik-balik. Jangan dia buat main tuan-tuan. Pasal sana saya pun terkena, bukan takat hak yang Muhammad Sajat saja. Saya duduk sana pun saya pergi. Nasib baik adik-beradik kata. Dia panggil apa? Ponen, dia panggil apa? Kita duduk tengok, ui. Ponen. Oh, nasib baik abang. Tidak, dia kata, saya gok semua. Itu sebab saya kata, guru saya Syekh Nuruddin Al-Banjari kata, kalau kita tengok perempuan, satu anak panah, iblis saja duk panah kita supaya jatuh asmara. Duk berangan Kampi Romli jumpa Sarimah balik duk ni kan. Atau angau pasal tu satu panahan iblis bila tengok. Tapi kalau tengok puak ni, dia panggil amrat, orang ada masalah ni, 7 panahan iblis akan main. Nuhak tunggin kaum Lut pasal apa? Pasal tu segak lagi pada perempuan. Kalau mereka buat kerja, hak kerja perempuan, lagi elok pada perempuan buat. Kalau mereka masak, sedap lagi pada perempuan. Tidak. Siapa nak tolak? Tapi guru saya, kalau dia tahu kata amrut yang masak, dia takkan makannya. Pasal apa? Hang lawan Allah Ta'ala nak suruh aku makan makanan. Memang dia tak habis makan. Dia kata siapa tukang masak? Tak payah habis. Sebab apa? Sebab dia bermaksiat kepada Allah. Jaga-jaga lah. Tapi kita hak pandai masak sedap, bini tak sedap ni. Okey. Sungguh dia kalau boleh dia nak lawan daripada perempuan. Kalau kata segak perempuan, segak dia lagi. Kalau kata gelek perempuan pi ke kenduri 180 darjah punya gelek, dia 360 punya duk gelek. Lepas tu hak yang kita hak badigo zo'at, hak tak reti, kata habis semua. Hak yang tak reti nampak dia musik pula. Berapa hantaran nak hantar, hentuk kepala dua-dua tu. Hak yang hak duk gelek tu, hak yang hak tegung tu. Yang tu yang duk galak lagi jadi. Hantaran berapa? Saya ada satu grup. Saya tahu juga. Dia ada grup. Grup ni grup pemotoran lah. Saya duduk dalam tu. Tiba-tiba mau malam ya, hak yang si Amrod ni, goodbye abang-abang, muh. Aku tak boleh. Aku bagi 3. Saya abang tu pak tu dia kata ada sesuatu yang memang selef grup tu. Saya kata abang dah macam ni. Salah satu sebab yang jadi punca dia makin menjadi sebab hampa semua pekat duk layan dia. Kita tengok ada dekat 90 masuk dekat kita. Kes layan dia lah. Nak tidur dekat Mimi. Kampuk dua lagi kot. Pasal tu yang jadi. Pasal kita like. Kalau dalam kitab Penawar Bagi Hati, dalam bab kita memberi suka kepada orang maksiat, maka bermaksiat teruslah ia, maka kamu pun dikira bermaksiat. Kan? Bab like, follow dalam Facebook. Dia share apa pun kita tap. Saya tambah love lagi. Hang tunggu ngahang pas neraka. Jaga ni tuan-tuan. Jangan duk senang-senang nak bagi love kat orang, dengan senang-senang nak bagi care. Naik baru pula care. Emoji. Ku pun tak tahu pada care tu. Lepas tu hak biru tu lemah kerap dah. Hak ni tak ada ni. Siapa dah? Ada tak? Kalau hak ni ada, saya nak berbual awal. Tak ada baby kahang. Lah friend. Lepas tu dia duk kacau kat kita. Blok terus. Blok tak boleh, tukar piston baru. Selibeda rahmati Allah. Tak faham apa awak. Selibeda rahmati Allah. Celaru tuan-tuan. Sebab apa? Kata ulama yang makin menjadi-jadi. Sebab ada hak duk like dia. Orang hak duk muhung. Pasal apa dia teruskan pembohongan? Pasal ada orang duk like dia. Sengap dah lah. Tak usah duk bagi sokongan, tak usah lama-lama
Dia mati kutu, mati gitu. Napoleon Bonaparte, dia sejarah. Macam mana dia boleh masuk Perancis? Saya mengaji law. Macam mana dia boleh masuk Perancis dan dia boleh takluk Perancis, dia boleh masuk Mesir dan dia boleh takluk Mesir. Perancis boleh takluk Mesir. Pasal apa? Pasal dia tiap-tiap hari dia kata dia Islam. Dia Islam. Dia Islam. Dia ulang benda tu sampai lekat di hati orang Islam Mesir. Percaya, kena getah. Hai, dia bukan Islam pun. Benda kalau diulang-ulang, benda yang tak betul diulang-ulang akan jadi betul. Kena hak takti lah. Orang percaya. Rupa-rupanya tertakluklah Mesir dengan Perancis. Tapi akhir sekali yang kata Napoleon Bonaparte ni hebat tak hebat, dia boleh takluk dengan hanya berkata-kata, dia pidato. Tapi last sekali dia mati macam mana? Dia mati meragan. Mati beragan. Tak mati meragan, orang tak layan dia, orang buat tak tahu kat dia. Lah, mati kutu, mati gitu lah. Tak ada siapa bunuh apa. Jangan bagi sokongan pasal dia kaki muhung. Kalau hak jenis duk muhung ni, tak usah duk bagi kepercayaan, buat tak usah duk ni lah, biar pi kat dia lah, biar dia mati meragan seorang-seorang. Lagi kalau redha dengan kita habis sekolah kena. Muslimin yang dirahmati Allah. Lagi 7 minit kena kira SOP. Keaiban orang yang baik ni sunat ditutup. Kata Imam Nawawi, sunat ditutup. Orang baik-baik kita tahu, ustaz tu, kita tahu kata tu ni, tu orang surau tu orang ni kita dah lah, tak usah duk abak orang. Jangan disiarkan orang atau dihadukan kepada pemerintah. Bawa bincang bagi elok. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan jika dihadukan kepada pemerintah seperti dia pada pemerintah kepada sultan dan seumpamanya, tiada berdosa dengan ijma' ulama. Tapi kalau dia piadukan orang baik tersilap, piadu terus tak berdosa, tapi sunat tak payah lagi, jaga dulu. Sebab siapa tak melakukan, tak pernah laku salah. Bincang dulu pasal apa hang masuk bilik kau ni, pasal apa perempuan ni ada dalam bilik kau ni. Yasmin Yusof macam mana boleh duduk dalam bilik kau? Faham tak? Macam mana boleh duduk dalam tu? Rupa-rupanya hak jahat tu perempuan tu. Hak tengok cerita tahu, hak tak tengok tak faham. Dan kadang-kadang mungkin kejahatan daripada pihak tu, dia ni tak tahu apa pun. Kita duk wah, habis reputasi dia. Okey, muslimin yang dirahmati Allah. Tapi kalau dia pergi mengadu juga, tak ada apa, tak salah pada syarak. Tetapi ini khilaf. Khilaf aula. Khilaf apa? Khilaf yang mula-mula kalau boleh kita tinggalkanlah. Dan terkadang jadi ia pada setengah suruhnya membawa ia kepada makruh. Kadang-kadang boleh bawa kepada makruh. Siapa duk pi adu pasal benda tu, orang tu baik, dia tak pernah buat pun, tiba-tiba kita wah share pula. Ustaz ni sekian. Dah dulu tabayun dulu, cerita bagi elok. Saya duk cerita dah dalam grup kan. Kadang-kadang diberi kuasa untuk bercakap tak sampai berapa minit, tiba-tiba ditanya soalan, jawab hak takat mana apa tu, dengar kat pendengar ni tak puas hati, pi tanya ustaz lain pula, pi tanya kat ustaz lain, kena. Maka jadi selisih pendapat, bukan takat selisih pendapat, kata mengata. Dalam bab hukum ni tuan-tuan, nak cerita kena mengaji betul-betul. Kita tak boleh dapat satu hukum untuk main satu malam mengaji satu hukum, tak boleh. Hang kena mai tiap-tiap hari, kena tahu dulu apa definisi apa yang hang tanya. Ni tom yam dengan tayamum pun tak kenal, lepas tu dah jadi hukum orang. Ni macam mana ustaz kita nak buat tom yam ni? Tanya saya tak erti ya. Dak ni hak waktu kita luka tu, tu kita nak mayang. Oh tu bukan tom yam, tu tayamum. Nampak dah. Tu pun pening bila.
Lepas tu jadi celaru habis Lepas tu bila kita tak jawab, kata kita tak tahu buat tom yam, dia kata habis kau orang kata ustaz tu tak kerti apa. Lepas tu saya duk tanya, hampir tanya tom yam, memang kau tak kerti lah. Nampak? Nak tanya tak tahuan, tanya hatu tolong Muslimin yang dirahmati Allah. Ini di antara ini. Lepas tu dia kerja duk hukum ustaz tu, reputasi ustaz tu dan sebagainya. Ini yang saya dah hadapi. Apa dia dalam asatizah, kolokium asatizah, kau ni kata kau ni sebab ni ada batu api ni batu api ni duk tolong cucuk kau ni nak bagi asatizah, ustaz-ustaz, ulama-ulama pecah. Ni ada seorang ni macam ni. Okey, kita perhuraikan bagi elok-elok. Bila dia kata no ustaz no, saya pun biasa kena. Dia pergi cucuk kat ustaz tu, ustaz ni berkata kat saya, ustaz tu taik minyak. Kena dah taik minyak. Nasib baik tak taik besi. Taik minyak boleh gak makan, taik besi jenuh rampung gigi kot. Okey, kita pun faham. Okey, pasal apa? Rupa-rupanya persoalan yang ditimbulkan, dia tak tahu kata saya dengan kuantum baik. Saya tanya apa dia kata, "Weh, enter ke? Allah, sorry lah." Dia kata jadi, "Aku dah agak dah." Hari itu waktu kita pergi kuliah, dia tanya soalan ni. Waktu kawan ni pula, kawan saya pergi mengajar pula, dia tanya soalan. Dia nak pelagar juga macam mana pun. Dia nak cari keputusan muktamad supaya redha dengan dia. Ya, ada orang macam tu. Dia nak cari hak mana ustaz hak redha dengan dia. Hak tak suka, dia hentam. Hak tak suka, tiba-tiba ustaz kata boleh, tapi dia ni, ustaz ni boleh pakai. Tak dia. Ada. Hukum bukan boleh tunggu kata redha dengan kita. Kita kena redha dengan hukum. Kalau tuan-tuan nak tunggu redha hukum pada kita, tuan-tuan Kristian lah. Kristian kan, tuan-tuan nak buat apa-apa, buatlah maksiat hari Ahad, masuk bilik pengampunan, selesai. Kita tak boleh. Buat dosa. Tu sebab kita ada proses cegah kemungkaran. Bila kata tak, dia duk cari hak mana ustaz, hak mana boleh. Lepas tu persoalan dia putar balik. Nak bagi ustaz kata boleh dan kesian kat dia. Hak tu yang terjadi pada Muhammad saja. Ada seorang ustaz cover dia balik sebab dia pergi cerita macam ni. Penin dah tuan-tuan. Penin. Ada orang macam tu, ada orang sifat macam tu. So jangan terus tabayun dulu dengan guru-guru, ustaz-ustaz, dengan orang-orang yang kita kata baik-baik, hak duk ajak kebaikan pada kita, orang masjid, orang surau. Jangan terus diwar-warkan kesalahan. Tutup lah. Jaga bagi elok. Sebab apa? Sebab rosak dia, rosak habis. Orang dah mula tak percaya dah pada apa yang dia ajak. Kerana satu kesalahan. Muslimin yang dirahmati Allah, takat tu saja tuan-tuan. Nanti kita masuk 219, menolong sesama Islam, dipecut oleh syarak, maksudnya disegerakan, kita tolong sama-sama kita. Dia panggil at-ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Tolong-menolonglah antara kita. Okey, takat tu saja tuan-tuan. Minta ampun, minta maaf. Bolehlah berhenti. Mic pun sat berhenti, sat dak dia bagi lah lampu. Minta maaf tuan-tuan kalau ada salah kata, kok terasa di hati. Ini untuk kita mencari kebaikan, kemaslahatan antara kita. Telanlah tuan-tuan, jadilah seorang pemaaf. Sebelum nak tidur sekali lagi, maaf semua orang yang ada. InsyaAllah tenang kita, mutmainnah kita akan dapat. Saya sudahi dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ila siratikal mustaqim. Allahumma ja'alna minan najihin wal faizin fid dunya wal akhirah. Allahumma rzuqna mutaba'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.